بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk manuskrip iaitu Zahrat Al-Murid dan Syifa Al-Qulub. Baiklah, nombor manuskrip ini ialah MSS 4097. Penulisnya ialah Syekh Abdul Asyamad Al-Falimbani. Bahasa yang digunakan dalam manuskrip ini ialah bahasa Melayu Jawi klasik dan beberapa perkataan Arab yang merupakan potongan hadis. Tempat dikeluarkan manuskrip ini ialah di Aceh, Indonesia. Jenis kertas yang digunakan dalam manuskrip ini adalah kertas Eropah dengan tirai Pro Patria. Tiada nombor halaman dijumpai tetapi ia mempunyai capsule di bawah teks. Tiada penutup yang dilampirkan pada manuskrip ini. Teks ini ditulis dalam bentuk prosa menggunakan dakwat berwarna hitam dan merah. Ianya merupakan hasil tulisan tangan. Keadaan fizikal manuskrip telah dimakan oleh serangga di bahagian sekelilingnya. Terdapat juga kesan tumpukan air di beberapa helaian tertentu. Manuskrip ini mengandungi 136 halaman bercetak. Untuk pengetahuan semua, dalam manuskrip yang kami kaji ini mengandungi beberapa zikir dan amalan-amalan yang boleh digunakan dan diamal untuk kehidupan seharian. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, marilah kita saksikan slot seterusnya. Catchword ialah salah satu perkataan yang ditulis oleh penulis manuskrip untuk menunjukkan penyambungan satu muka surat ke muka surat yang lain. Ia bertujuan untuk membantu penulis mengetahui penyambungan helaian manuskrip untuk digabungkan dan menjadi kodeks atau buku. Kami telah menemukan 24 catchword dari muka surat 1 hingga 50. Setiap catchword diletakkan di setiap bagian recto helaian manuskrip. Apa itu recto? Recto dalam bagian manuskrip ini ialah bagian kiri pada penulisan Jawi yang ditulis dari kanan ke kiri. Berikut ialah catchword yang telah kami senaraikan. Berikut kami menghadkan analisa teks Jawi lama dengan Jawi modern ini kepada 20 perkataan saja, sebagaimana saya paparkan pada senarai di atas ini. Sebagai contoh, perkataan suara pada penulisan Jawi modern dituliskan sebagai sin, waw alif, ro alif. Sedangkan dalam penulisan Jawi lama dituliskan sebagai sin, waw, ro alif, yang mana penulisan huruf alif setelah waw telah dihilangkan. Seterusnya, kita akan pergi kepada bahagian analisis. Untuk muka surat 1 hingga 10, di sini terdapat 4 isi utama. Yang pertama, jenis-jenis zikir dan manakah yang lebih afdal. Yang kedua, adakah terdapat dalil yang mengharuskan kita menggerakkan tubuh ketika berzikir. Yang ketiga, jenis-jenis zikir jahar. Dan yang keempat, cara menggerakkan tubuh badan ketika berzikir. Untuk isi yang pertama ialah jenis-jenis zikir dan manakah yang lebih afdal. Zikir mempunyai dua jenis. Yang pertama, zikir secara jahar dan yang kedua, zikir secara sir. Zikir secara jahar ialah bila mana kita berzikir dengan menyebutnya melalui mulut dan secara jelas dan kuat. Manakala zikir secara sir ialah bila mana kita hanya sekadar menyebutnya di dalam hati ataupun secara perlahan. Jadi, antara zikir secara jahar dan zikir secara sir, manakah yang lebih afdal? Telah disebut dalam satu hadis daripada Ibnu Az-Zubair telah berkata, sesungguhnya apabila Nabi memberi salam setelah selesai salat dengan suara yang amat nyaring, Nabi menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Daripada hadis ini kita dapati bahawa sesungguhnya zikir secara jahar itu ialah satu tuntutan yang perlu dibuat dan ia juga merupakan salah satu daripada perbuatan Nabi SAW. Akan tetapi telah wujud firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205 yang bermaksud, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan perasaan takut, yakni melanggar perintahnya, dan tidak pula dengan menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, dan jangan engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. Maka daripada firman Allah ini, Allah telah menyuruh kita untuk mengingatinya secara sir.
Dan ini juga menunjukkan bahawa zikir secara sir adalah lebih afdal daripada zikir secara jahar. Oleh itu, dengan ini kita dapat lihat bahawa daripada firman Allah dan hadis ini telah bercanggah di antara kedua-duanya manakah yang lebih afdal di antara zikir secara jahar atau zikir secara sir. Oleh itu, penulis telah menerangkan di dalam manuskrip ini pada muka surat 1 hingga 10 bahawa zikir secara jahar yang lebih afdal itu ialah jahar yang muqtadil dan muqtadil hal, iaitu hanya sekadar untuk memenuhi hajat dan ianya bersesuaian dengan tempat dan keadaan ketika itu. Serta jahar yang tidak afdal itu ialah jahar yang mubalaghah, iaitu yang berlebih-lebihan ataupun lebih sekadar daripada hajat. Contohnya seperti kita menguatkan zikir kita ketika ada orang yang solat ataupun bertujuan untuk riak dan menunjuk-nunjuk. Yang kedua ialah, adakah terdapat dalil yang haruskan kita menggerakkan tubuh badan ketika berzikir? Dalam wujud dan firman Allah dalam surah Al-Zariyat ayat ke-56 yang bermaksud, dan ingatlah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadat kepadaku. Dalam firman Allah ini telah disebut jin dan manusia itu hanya secara am, dan secara khususnya ia juga termasuk badan, lidah dan hati. Oleh itu, semua anggota tubuh badan kita perlulah juga beribadah kepada Allah SWT. Tambahan pula, Sayyidina Ali ada mengatakan yang bermaksud, maka berpagi-pagilah mereka itu serta berzikirlah kepada Allah dan bergeraklah mereka itu seperti gerak pohon kayu pada hari berhembusnya angin. Kemudian penuhilah mata mereka itu dengan tangis sehingga basahlah kaya mereka itu. Sesungguhnya demi Allah, aku sekarang seolah-olah dengan kaum yang hidup yang ingin jalani. Oleh itu, daripada firman Allah dalam surah Al-Zariyat 56 dan kata-kata daripada Sayyidina Ali ini, kita dapatilah bahawa sesungguhnya harus untuk kita menggerakkan tubuh badan ketika berzikir. Kemudian untuk isi yang ketiga, iaitu jenis-jenis zikir jahar. Terdapat 3 jenis-jenis zikir jahar. Yang pertama iaitu zikir dengan nafi isbat, dengan menyebut la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, zikir dengan isbat sahaja, iaitu dengan menyebut illallah. Dan yang terakhir, yang ketiga, iaitu dengan isim sai, antaranya dengan menyebut huwallah, Allahu, Allahu, Allah, huwahu. Untuk isi yang terakhir, iaitu isi yang keempat, iaitu cara menggerakkan tubuh badan ketika berzikir. Terdapat banyak cara. Antara caranya ialah, pertama kita duduk bersila, kemudian meletakkan kedua belah tapak tangan di atas paha kita, kemudian kita memejamkan mata, kemudian kita bermula menyebut kalimah la. Kemudian apabila sampai kepada kalimah ilaha, kita mengingatkan dalam hati hanya Allah yang berhak disembah dan tiada Tuhan selainnya. Kemudian kita meneruskan bacaan, dan apabila sampai kepada kalimah ilah, kita mengisbatkan hanya Allah yang satu yang berhak kita menyembah dan membuangkan segala selain daripada Allah. Kemudian kita menyebutnya dengan keras sehingga terkesan kepada hati kita supaya masuk ke dalamnya cahaya. Hal ini kerana hati manusia itu sangatlah keras dan ia juga boleh menjadi lebih keras daripada batu, seperti firman Allah dalam ayat yang ke-74 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, fahiya kalhijarati aw asyaddu qaswa. Jadi maka daripada ini kita perlulah berfikir dengan secara keras, kerana tiadalah kita untuk melawan sesuatu yang keras itu melainkan dengan sesuatu yang keras juga. Cara yang seterusnya ialah dengan kita duduk bersila, kemudian meletakkan kedua belah tapak tangan di atas paha dan menjarangkan semua anak jari kita. Kemudian kita menundukkan kepala, dan bermula daripada bahu kanan kita menyebut la ilaha. Kemudian apabila sampai kepada juga bermula juga ketika itu kepala kita berada di bahu kanan. Kemudian kita ulang perkara tersebut sehingga 13 kali. Jika kita menyebut kalimah la ilaha, ketika itu mata kita berada buka dan menafikan selain dari sifat ketuhanan itu selain daripada Allah. Kemudian apabila kita menyebut kalimah illallah, kita perlu menutup mata dan mengisbatkan bahawa itu hanyalah kepada Allah. Jadi segala jenis-jenis untuk kita melakukan pada kehidupan seharian kita dan semua cara kaifiah untuk kita melakukan zikir tersebut perlulah kita berguru, kerana penulis mengatakan bahawa tiadalah seseorang itu apabila belajar sesuatu perkara tanpa berguru melainkan dengan syaitan. Hanya sekali teman-teman akan dilihat daripada zikir la ilaha illallah yang akan kita telusuri selepas ini. Pada muka surat
11 hingga 20 penulis menerangkan tentang zikir yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya serta kelebihan-kelebihannya. Yang pertama adalah zikir La ilaha illallah. Pada zikir ini Rasulullah menyebut tentang kelebihan-kelebihannya, iaitu antaranya ialah yang pertama adalah diharamkan hartanya dan darahnya. Yang kedua adalah dibenarkan masuk ke pintu syurga mana-mana pintu yang dikehendaki. Yang ketiga, diruntuhkan baginya 4,000 dosa daripada dosa-dosa yang besar. Yang keempat, menyebut ketika berkumpulnya golongan Yahudi dan Nasrani, maka akan digandakan pahala mengikut bilangan golongan tersebut. Dan yang kelima adalah disuratkan baginya suatu janji daripada Allah Ta'ala. Seterusnya, zikir yang ketiga ialah Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dakhala al-jannah. Rasulullah menyebut bahawa sesiapa yang menyebut zikir La ilaha illallah secara ikhlas maka akan dimasukkan ke dalam syurga. Berdasarkan hadis ini, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, mengapa kamu tidak pernah mengatakan kelebihan zikir ini kepada kami? Jawab Rasulullah SAW, aku bimbang manusia ini akan bergantung kepada apa yang aku katakan sehingga mengabaikan amalan yang lain. Adapun dalam riwayat yang lain, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah maksud ikhlas yang disebut dalam hadis ini? Maka jawab Rasulullah SAW, ikhlas di sini ialah menanding ia daripada yang diharamkan pada Allah. Barang siapa yang menyebut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah akan dimasukkan ke dalam syurga. Ada sesetengah hadis riwayat daripada Abi Zar yang bermaksud tiada wujud daripada kalangan hamba yang membaca zikir ini kemudian dia meninggal dunia, maka tempatnya adalah syurga. Maka datanglah Abi Zar bertanya kepada Rasulullah, jika ia melakukan zina dan mencuri sekalipun? Jawab Rasulullah, ya. Sebanyak 3 kali Abi Zar bertanyakan perihal ini dan 3 kali juga Nabi menegaskan. Dan pada kali terakhir, Nabi menegaskan bahawa walaupun berubah hidung Abi Zar sekalipun, mereka yang melakukan zina dan mencuri sekalipun akan tetap dimasukkan ke dalam syurga dengan hanya membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Seterusnya, zikir yang seterusnya yang diajar oleh Rasulullah SAW, sesiapa yang masuk ke pasar ataupun pekan dengan membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dicatatkan baginya sejuta kebaikan dan dihapuskan baginya sejuta kejahatan dan diangkat darjatnya sebanyak 1 juta darjat. Keutamaan membaca zikir ini ketika masuk ke pasar ialah kebiasaannya pusat-pusat membeli belah mudah menjerumuskan kita kepada hal keduniaan sehingga melalaikan kita daripada meminati dan menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah SWT seperti salat misalnya. Seterusnya, kita beralih kepada halaman muka surat 21 hingga 30. Dalam manuskrip ini menceritakan tentang kelebihan zikir-zikir dan manfaatnya jika kita mengamalkannya. Jadi, antara kebaikan atau manfaatnya ialah, yang pertama, sesiapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran 10 kebaikan kepadanya dan dikurangkan baginya 10 kejahatan serta ditinggikan baginya 10 darjat. Selain itu, sesiapa yang membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah akan memberi 10 kebajikan ke atasnya dan dikurangkan baginya 10 kejahatan dan diangkatkan baginya dengan 10 pangkat serta mendapat perlindungan oleh Allah SWT daripada syaitan sampai ke petang harinya. Pada masa yang sama, jika seseorang itu membaca zikir ini pada petang hari, nescaya Allah SWT akan memberi pahala seperti yang disebut tadi hingga sampai kepada pagi harinya. Selain itu, dalam manuskrip ini ada menceritakan kebaikan yang kita dapat dari membaca zikir La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika seseorang itu sakit, dia mengucapkan kalimah ini, maka tidak akan tersentuh api neraka sedikit pun baginya. Selain itu, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu wallahu akbar, La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah la syarikalah, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, maka diampunkan dosa baginya pada waktu dibacakan zikir itu. Contohnya, pada siang hari atau malam atau jika sebulan dibacanya, maka diampunkan dosa untuknya. Seterusnya, sabda Nabi SAW, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
selepas selesai solat subuh, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepadanya 10 kebajikan dan dihapuskan kejahatan daripadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta diangkatkan baginya 10 pangkat. Di samping itu, zikir ini dapat memelihara dirinya daripada syaitan hingga ke petang hari. Dalam masa yang sama, jika seseorang membaca zikir ini ketika petang, maka Allah SWT akan memberikan caran seperti yang disebut di atas. Dan zikir serta kalimah ini memelihara seseorang itu daripada syaitan hingga pagi harinya. Seterusnya, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika seseorang itu selesai solat subuh dan membaca zikir ini, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala kalimah yang diungkapkan dalam kalimah ini dengan 7 perkara. Yang pertama, mendapat 10 kebajikan atau kebaikan daripada Allah SWT. Yang kedua, dihapuskan segala 10 kejahatan seseorang itu. Yang ketiga, diangkatkan dia dengan 10 pangkat. Yang keempat, membaca zikir ini akan memperoleh pahala seperti memerdekakan 10 orang sahaya. Yang kelima, memelihara dia daripada syaitan. Yang keenam, memelihara seseorang daripada kebencian. Dan yang terakhir, tidak akan sampai seseorang pada hari itu sesuatu dosa melainkan syurga yang diberi oleh Allah. Dan yang terakhir pada bahagian ini ialah barang siapa membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Nescaya Allah akan mengampuni segala dosanya, dan jika dosa seseorang itu lebih banyak daripada buih di laut sekalipun. Oke, seterusnya analisis manuskrip muka surat 31 hingga 40 membahas berkaitan dengan keutamaan ucapan la ilaha illallah dalam kitab Intiyah lil Fadil la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ia akan menjadikan pembacanya mendapatkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memiliki sifat zuhud. Zuhud ialah hatinya akan menjadi tidak cenderung kepada dunia dan menyadarkan pembacanya bahwa tiada apapun yang kekal di dunia ini. Apapun yang ada dalam kepemilikannya hanyalah pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia tidak akan terikat kepadanya. Yang kedua, akan menjadikan pembacanya bersifat tawakal. Tawakal ialah ketika hatinya selalu ingat kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu itu terjadi, maka ia akan berserah diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ia akan menjadikan pembacanya bersifat malu. Ketika manusia bersifat malu, maka ia akan menjauhkan dirinya dan menahan diri dari menyekutukan Allah. Kemudian yang keempat, ia akan menjadikan pembacanya bersifat ghina. Ghina berarti kekayaan. Dalam kekayaan di sini bukan berarti kekayaan dalam hal uang, tetapi ia kekayaan dalam hal ketakwaan. Kemudian yang kelima, ia akan menjadikan pembacanya bersifat fakir, yaitu hatinya akan fakir atau kosong dari menginginkan hal-hal duniawi. Kemudian yang keenam, ia akan menjadikan pembacanya bersifat isar, yaitu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh, akan menjadikan pembacanya bersifat kunwah, yaitu tidak berharap kepada orang lain kecuali kepada Allah. Kemudian yang kedelapan, ia akan menjadikan pembacanya bersifat syukur, yaitu melihat nikmat dalam segala sesuatu. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang analisis manuskrip untuk surat 41 hingga 50. Dalam helaian manuskrip ini, seorang guru mengajarkan muridnya tentang langkah-langkah untuk melakukan wirid selepas solat fardu ataupun sunat. Wirid dimulakan dengan bacaan istighfar, iaitu diikuti dengan zikir untuk memohon keselamatan. Kemudian membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diikuti dengan bacaan surah Al-Fatihah. Seterusnya diikuti dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Seterusnya membaca ayatul kursi. Dan seterusnya diikuti dengan bacaan surah Ali Imran ayat 18. Seterusnya surah Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dan membaca surah Al-Imran ayat 26. Seterusnya, surah Al-Imran ayat 27. Seterusnya, membaca zikir subhanallah sebanyak 33 kali.
Baca pada akhir subhanallah itu subhanallah wa bihamdihi daiman abadan dan diikuti dengan zikir alhamdulillah sebanyak 33 kali juga. Kemudian baca pada akhir alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah diikuti dengan zikir Allahu akbar sebanyak 33 kali juga. Akhir sekali diikuti dengan bacaan penutup wirid. Seterusnya wa hasbunallahu wa ni'mal wakil diikuti dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim astaghfirullahal azim. Akhir sekali membaca zikir ya latif ya kafi. Kesimpulan daripada kajian ini ialah yang pertama, manuskrip ini menerangkan tentang fadilat atau kebaikan mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Antaranya ialah diampunkan dosa, dijauhkan daripada gangguan syaitan dan diberi ganjaran syurga. Yang kedua, manuskrip ini mengajarkan tentang gerakan-gerakan anggota badan yang betul ketika berzikir. Antara anggota yang terlibat adalah seperti mata, bahu, jari, keadaan kaki ketika duduk serta kekuatan suara ketika melafazkan ayat-ayat tertentu. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menambahkan rasa khusyuk ketika berzikir. Yang ketiga adalah manuskrip ini mengandungi jenis-jenis zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian kita, terutamanya selepas menunaikan solat fardu dan solat sunat, diikuti dengan kadar bilangan menyebut zikir tersebut. Antara zikir yang diajarkan ialah istighfar, tasbih, tahmid, takbir, ayat kursi, selawat Nabi dan sebagainya. Yang keempat, manuskrip ini juga memuatkan kisah-kisah teladan daripada umat-umat terdahulu yang boleh dijadikan inspirasi buat kita semua. Yang kelima atau yang terakhir ialah manuskrip ini memuatkan kalamullah dalam kitab Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW sebagai dalil bukti kesahihan terhadap apa yang disampaikan dalam tulisannya. Para penonton sekalian, sebelum kita berpisah, marilah sama-sama kita menghayati pengajaran yang diperoleh daripada manuskrip ini. Antara pengajaran yang boleh diambil daripada manuskrip ini ialah kita mestilah mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam yang benar, iaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, kita hendaklah berhati-hati agar tidak mudah mempercayai ajaran-ajaran baru yang dibawa oleh puak-puak yang mengamalkan ajaran sesat. Ketiga, kita perlulah melakukan amal soleh dengan hati yang ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpanya amal yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Sebagaimana kaedah fiqh ada menyebutkan al-umuru bimaqasidiha, yang bermaksud setiap perkara bergantung kepada niat. Akhir sekali, dalam kesibukan menjalani tuntutan hidup, kita mestilah melazimi zikir-zikir yang diajarkan agar kita memperoleh ketenangan yang hakiki, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28.